Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita di bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-14. Sekarang kita masuk kepada subtopik di muka surat 299, iaitu berkaitan tentang kemuliaan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada salah sangka dalam fikiran sebahagian umat Islam bahawa kalau kita itu memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita itu kasih dan mengangkat keluarga Nabi SAW, maka kita itu adalah Syiah. Ini kalau yang asyik puji Sayyidina Ali, yang asyik puji Sayyidina Hasan dan Husain, ini kuat-kuat Syiah dah ni. Ini keliru. Kerana cuba lihat, hukum mencintai ahli bait Rasulullah SAW adalah fardu, yakni wajib. Berdosa kalau kita itu tidak kasih kepada keluarga Nabi SAW. Kerana kasih kepada keluarga Nabi SAW itu adalah cabang daripada kasih kepada Rasulullah SAW, dan kasih kepada Rasulullah SAW ini adalah wajib. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang dari kamu. Difahami oleh para ulama, tidak beriman di situ bukan berarti kafir, tapi imannya itu tidak sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila iman dia jadi sempurna, sehinggalah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dia kasih, lebih daripada kasih dia kepada ayah dia sendiri, lebih daripada kasih dia kepada anak dia sendiri, bahkan lebih daripada kasih dia kepada manusia semua sekali. Berarti kita dapat faham daripada hadis tersebut bahawa mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tuntutan agama. Baik, adakah munasabah kita kasih satu orang tapi kita benci kepada keluarga dia? Tak mungkin. Bahkan dalam kehidupan seharian kita pun, kalau kita pernah terhutang budi pada satu orang, masa kita belajar dulu dia yang tolong bagi duit dan sebagainya, bila kita nak kahwin dia lah tolong carikan jodoh, bila kita ada nak berusaha bekerja dia yang tolong dapatkan pekerjaan, kita susah dia bantu, ya kita sempit dia bagi wang dan sebagainya. Bukan saja dia yang kita hormati,
Bahkan lepas pada itu kita rasa bertanggungjawab untuk kasih kepada keluarga dia. Kita kalau boleh nak balas budi, nak tolong pula keluarga dia. Kenapa kamu tolong saya? Tu ayah kamu dulu baik sangat dengan saya. Ayah kamu dulu rajin tolong saya. Jadi saya ingat kamu ni ya sebagai keluarga saya sendiri. Kan begitu. Manusia yang berbudi, manusia yang berakhlak akan kasih juga kepada keluarga orang yang dia kasihi. Para ulama mengatakan bahawa termasuk di antara usul ahli sunnati wal jamaah adalah mereka cinta kepada Ahlul Bait. Jadi salah kalau mengatakan kasih pada Ahlul Bait itu adalah Syiah. Tak betul. Bahkan kalau kita lihat sejarah Syiah ni hanya mengaku saja kasih kepada Ahlul Bait untuk menjadikan sebagai kita kata propaganda politik mereka. Buktinya apabila Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke Karbala, dijanji oleh orang Syiah, kami ramai, kami akan bergabung dengan kamu, kami akan bantu kamu mengalahkan Yazid bin Muawiyah. Jangan bimbang, kami ada ratusan ribu menunggu kamu di sini. Jadi masa itu sahabat seperti Sayyidina bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu telah bagi nasihat, jangan, mereka telah dapat firasat ini mungkin ada hilang di situ. Dan memang betul sampai di sana tak ada pun tentera yang dijanjikan. 70 orang lawan dengan tentera yang ramai, memang kalah. Dari segi adatnya memang kalah. Jadi Syiah mendakwa kasih kepada keluarga Nabi itu hanya propaganda saja. Sebab mereka nak tarik pengaruh. Mereka tahu umat Islam kasih pada keluarga Nabi SAW. Jadi sebagai propaganda palsu golongan Syiah, mereka meletakkan di situ kerana mereka kasih kepada keluarga Nabi SAW. Bahkan sampai membuat bid'ah yang sayyi'ah. Kita umat Islam menyambut hari Ashura, iaitu hari 10 Ashur daripada 10, iaitu 10 Muharram, dengan cara kita berpuasa, kita bersedekah, kita buat baik dan sebagainya, silaturahim. Tapi Syiah 10 Muharram itu mereka sambut dengan bid'ah yang sayyi'ah, sayyi'ah dhalalah, iaitu mereka meratap, kononnya sedih dengan kematian Sayyidina Husain, lalu mereka itu membelasah badan mereka sendiri sehingga berdarah, torik sana torik sini. Itu bukan ajaran Islam. Islam mengharamkan meratap, mereka menganjurkan. Jadi yang menjadikan seorang itu Syiah bukan kerana kasih kepada Ahlul Bait. Kasih kepada Ahlul Bait masih ahli sunnah wal jamaah. Yang menjadikan seorang itu Syiah, pertama mereka itu membuat bid'ah yang sayyi'ah. Antara bid'ah yang serius adalah membenci kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu kita dalam berpolitik ala qadar, jangan ta'assub berlebih-lebihan dengan pendirian politik. Bayangkan di zaman itu yang sokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jelas tidak silap dalam sokongan mereka. Bukan calang-calang yang mereka nak angkat jadi pemimpin ini. Itu adalah sepupu Nabi SAW, menantu Nabi, bapa kepada cucu-cucu Nabi, alim orangnya, warak orangnya, berani, gagah perkasa, nak apa lagi sebagai pemimpin. Jadi menyokong Sayyidina Ali sebagai khalifah tak ada masalah. Tapi apabila golongan yang menyokong ini diracuni oleh hasutan-hasutan ta'assub, sehingga mereka menganggap hanya Sayyidina Ali seorang saja yang dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai khalifah, lalu mereka membenci kepada khalifah yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Kononnya ini 3 orang sudah merampas hak Sayyidina Ali dan membenci kepada sahabat-sahabat yang lain kerana katanya telah khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jadi rosak. Kuncinya ta'assub politik. Jadi tak betul ya. Syiah jadi Syiah kerana membenci kepada para sahabat. Syiah jadi Syiah kerana membuat bid'ah-bid'ah yang sayyi'ah seperti meratap kematian Sayyidina Husain. Ya, kita ahli sunnah wal jamaah yang sedih apabila cucu Rasulullah SAW dibunuh begitu. Tapi meratap dia tidak, kerana Nabi yang larang. Kemudian mereka membuat bid'ah masih waktu mereka itu menghalalkan nikah mut'ah, nikah yang kontrak. Nak kahwin lama mana, sebulan bayar berapa, habis sebulan dah habis, tak ada apa-apa dah, tak ada pewarisan, tak ada apa. Itu kan zina yang berbayar. Iaitu yang sebahagian orang mudah tertarik dengan Syiah kat situ.
Yang belasah badan tu dia jenis cocok vaksin pun dia takut. Nak belasah badan dia tak lalu lah. Tapi bab boleh nikah sebulan, boleh nikah 2 bulan, tu yang ramai tertarik. Katanya Syiah 3 tarikan dia. Pertama jamak, sembahyang boleh jamak sentiasa. Yang kedua Jumaat tak wajib, sehinggalah imam mereka tu pemimpin tak ada sekarang ni, kata Syiah lah. Yang ketiga jimat. Rasa nak jimat buat nikah mut'ah, so called nikah lah, tapi sebenarnya zina. Jadi salah ya untuk mendakwa kalau kamu kasih pada Ahlul Bait, kasih pada Sayyidina Ali, kasih pada Sayyidina Fatimah, maka kamu Syiah, itu keliru. Bahkan para sahabat ialah golongan yang paling memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan apabila Sayyidina bin Abbas memegang tali kenderaan Sayyidina Mu'az, atau saya tidak ingat nama sahabat yang alim lah. Kerana apa memegang tali tunggangan tadi? Sebagai tanda hormat. Kalau kita sekarang ni tak adalah tali tunggangan. Mungkin kadang-kadang orang hormat kepada ulama, tolong buka pintu kereta. Padahal ulama tu masih boleh buka pintu sendiri. Tapi buka sebagai tanda hormat. Jadi zaman dahulu tanda hormat, bila orang tu naik kenderaan, kita pegang tali. Lalu tangan yang memegang tali itu dicium oleh sahabat. Bila yang Sayyidina Abdullah bin Abbas pegang tali itu, beliau berkata, hakaza umirna an na'mala bi ulama'ina. Lebih kurang macam itulah. Kata dia, macam inilah kami disuruh berbuat kepada ulama-ulama kami, yang ini memuliakan. Lalu diambil tangan beliau, dicium oleh sahabat tadi. Kata sahabat, kalau tidak salah saya, Sayyidina Mu'az atau salah seorang daripada ulama yang alim, daripada sahabat yang alim, kata dia, beginilah kami diperintahkan melakukan kepada keluarga Nabi kami, iaitu mengasihi mereka dan menghormati mereka. Jadi Syiah silap. Dia hanya mendakwa kasih kepada keluarga Nabi tapi benci kepada sahabat. Kita tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah, kasih kepada keluarga Nabi dan hormat sayang kepada para sahabat. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala telah menulis kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadaili Ahlil Bait, menghidupkan yang mati. Maksudnya ini metaforikal lah. Yang mati macam mana nak hidupkan? Hidupkan hati yang mati, iaitu golongan Khawarij. Khawarij ni dia benci kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun bencinya taksub politik. Khawarij yang asal pun yang Sayyidina Ali juga. Tapi apabila Sayyidina Ali bersetuju dengan majlis tahkim, ingin berdamai dengan sebelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka Khawarij kata ni tak betul ni. Ali dah tak betul, dah tak ikut hukum Allah. La hukma illa lillah. Tak ada hukum melainkan hukum Allah. Bila buat tahkim, ini berhukum dengan manusia. Ini sudah jadi kafir, Ali ini sudah jadi kafir, Muawiyah jadi kafir. Akhirnya yang Islam hanya dia. Itu yang Khawarij hantar assassin untuk membunuh sahabat dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kita kata kumpulan ekstrim ataupun teroris yang awal yang menggunakan nama atau label Islam. Mereka kata ini demi Islam, demi Al-Quran, mereka membunuh para sahabat. Baik. Jadi beliau telah memuatkan dalam kitabnya itu 60 hadis tentang keutamaan Ahlul Bait. Antara dalil bahawa kita itu dituntut mengasihi kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan supaya memberitahu kepada umat, la as'alukum alaihi ajran. Aku berdakwah apa ni, aku menyeru kamu kepada tauhid, aku mengajar kamu hukum hakam ni, aku tidak minta apa-apa upah, tidak minta apa-apa balasan. Illa al-mawaddata fil qurba, hanya kan aku minta kasih sayang pada keluarga. Maknanya tak payahlah nak upah aku apa duit, tapi sayanglah kepada keluarga aku. Jadi ini dalil daripada ayat suci Al-Quran. Kalau mengasihi keluarga Nabi SAW itu dituntut. Ayat ini dikenali sebagai ayat mawaddah,
ia memberi peringatan kepada kaum muslimin bahawa cinta kasih kepada Ahlul Bait adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disuruh oleh Allah dan oleh Rasulnya, hukumnya adalah wajib. Itu asal kaedah usul fiqh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal hukum kalau disuruh itu dianggap wajib. Dan kecuali kalau ada qarinah, ada indikasi menunjukkan suruh di situ bukan wajib. Itu lain. Tapi secara umum by default kalau suruh maknanya wajib. Hadis Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi la tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan ramai lagi, dan Al-Hakim mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang kita selalu dengar, taraktu fikum amran, amra ini iaitu kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua, Al-Quran dan juga sunnah. Jadi tidak ada pencerahan sebenarnya, kerana sunnah inilah yang diamalkan oleh keturunan Nabi SAW yang soleh. Kita tidak nafikan itu, dan keturunan Nabi SAW mereka tidak maksud. Boleh jadi satu orang keturunan Nabi tapi buat maksiat, mungkin akhlaknya tak bagus, kita tak nafikan. Tetapi secara umum keturunan Nabi yang alim, yang beramal, sunnah itu adalah praktikal mereka. Kita lihat akhlak-akhlak para habaib yang alim, itulah akhlak Nabi SAW. Kalau kita kan lain, akhlak kita tu kadang cepat nak marah, berdendam, ya. Nah, ni tapi akhlak habaib kan mereka tu lembut. Walaupun di fitnah, dikata apa pun, mereka tetap dengan akhlak mereka. Jadi sunnah Nabi itu diamalkan oleh mereka. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum, sesungguhnya saya telah meninggalkan pada kamu itu ma in akhadtum bihi, apa yang sekiranya kamu berpegang dengannya, lam tadillu, selama-lama kamu tidak akan sesat. Apa dia? Kitab Allah, Al-Quran. Jangan tinggalkan ajaran Al-Quran. Wa itrati ahla baiti, dan juga aku meninggalkan itraku, iaitu Ahlul Bait, keturunan aku. Al-Quran itu kan sesuatu yang bukan hidup, bukan berjalan, ya. Kita kena rujuk, kita kena kaji. Tapi yang menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk perbuatan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh keturunan baginda di kalangan para ulama. Keturunan Nabi SAW ramai, ada yang alim, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang kurang. Tapi apapun, sebagaimana kita kalau diuji dengan anak kita itu melakukan perkara yang tidak baik, adakah kita itu bertukar membenci kepada anak kita, atau kita hanya membenci kepada perbuatan dia? Kan kita benci pada perbuatan dia. Kenapa dah anak aku buat benda macam ni? Aku dah nasihat, aku dah didik, kenapa buat benda yang tak bagus macam ni? Ya Allah, bimbinglah dia. Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Ya Allah, kurniakanlah taubat kepada dia. Kan macam itu. Bukan kita, kau dah buat maksiat, moga-moga kau jadi ahli neraka lah. Ada ke orang doa macam tu untuk anak dia? Tak ada. Habis kalau kita begitu sayang pada anak kita yang tergelincir daripada landasan yang sebenar, kita sentiasa doa kepada Allah, takkan kita tidak demikian dengan Nabi SAW? Bahkan lebih layak lagi kita itu mengutamakan keturunan Nabi SAW. Tidak boleh kita redha dengan maksiat dia. Tak apalah, dia Habib, dia boleh buat maksiat, tak ada. Habib lah sepatutnya lebih jaga lagi. Kamu keturunan Nabi, kamu pula maksiat lebih pada orang lain misalnya. Tetapi maksudnya dalam keadaan kita itu menolak apa yang salah daripada mereka, kita tidak sampai membenci kepada mereka. Kita hanya membenci kepada perbuatan yang salah itu, tapi dalam hati kita tetap kasih kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan hidayah kepada mereka. Ini kalau yang kurang baguslah di kalangan mereka. Tapi alhamdulillah masih ramai habaib-habaib yang ulama, yang soleh, yang membimbing umat, memandu umat kepada kebaikan. Jadi ini kita pegang.
Kerana Nabi SAW sudah bagi tahu Al-Quran dan juga Ahlul Bait. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Takdiblah, ajarlah adab kepada anak-anak kamu 3 ciri. Pertama, hubbi nabiyikum. Kita nak ajar anak-anak kita ni supaya kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, zaman kita ni kita terlepas pandang. Artinya anak kita kasih kepada ahli sukan, kasih kepada pemain bola, kasih kepada penyanyi, kasih kepada artis. Tapi kepada Nabi SAW tu terlepas pandang. Tu muncul ada sambutan maulid setahun sekali, sebulan sekali. Akhirnya kita yang lalai ni diperingatkan kembali untuk kasih kepada Nabi SAW. Anak-anak kita pertama ajar kasih kepada Nabi. Wa hubbi ahli baitihi. Yang kedua, ajar anak-anak kita supaya kasih kepada ahli bait. Zaman kita ni sejak masuk Wahabi, mereka ajar kita supaya benci ahli bait. Mereka kata ahli bait ni Syiah. Saya dengar ceramah tokoh-tokoh Wahabi, mereka memfitnah kepada habaib. Katanya habaib-habaib luar ni semuanya Syiah. Dan bukan semua. Mungkin ada habaib yang Syiah, habaib yang Wahabi pun ada. Mereka tu manusia, mereka manusia macam kita juga. Tidak maksud. Yang maksud itu adalah nenda mereka, datuk mereka. Nabi SAW maksud. Ada keturunan Nabi tidak maksud. Mungkin ada yang jadi Syiah, mungkin ada yang jadi Khawarij, ada yang jadi Wahabi. Biasa. Tetapi tidak betul kalau melabelkan habaib ni semuanya Syiah. Tidak betul. Ini satu fitnah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ya, ajar anak kita pertama kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kasih kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga membaca Al-Quran. Dan kadang-kadang kita pun terlepas ya. Ada juga kami bertemu dengan orang-orang yang sudah dewasa nak belajar Quran, sebab masa muda dulu terlepas, masa kecil tidak dididik, atau dididik tapi dah besar tu tinggal terus sampai lupa dah. Jadi ini 3. Kemudian lagi, ahibullah lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Nabi SAW memberi panduan lagi. Hendaklah kamu kasih kepada Allah dengan sebab apa yang Allah kurniakan kepada kamu daripada pelbagai nikmat. Kita, orang tolong kita, kita kasih kepada dia. Kita kesusahan, dia lepaskan, kita kasih kepada dia. Takkan kita tidak kasih kepada Allah, yang segala nikmat yang ada pada kita ni Allah yang beri. Maka Nabi SAW bersabda, kasih kepada Allah dengan sebab apa yang Allah kurniakan kepada kamu daripada pelbagai nikmat. Wa ahibbuni bihubbillah. Maka kasih kepada saya dengan kasih kamu kepada Allah. Kerana saya ni utusan Allah, saya ni menyampaikan perintah Allah. Kamu kasih kepada Allah, ya kasih kepada saya. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Dan kasihlah kamu kepada ahli bait saya, keluarga saya, dengan kasihnya kamu kepada saya. Macam yang logik yang saya sebutkan tadi lah. Kasih kita pada satu orang tu akan mendorong kita kasih juga kepada ahli keluarga ni. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, khairukum khairukum li ahlihi, khairukum li ahli min ba'di. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik kepada keluargaku selepas daripada kewafatanku. Jadi orang yang kasih memelihara kepada keluarga Nabi SAW itu, Nabi SAW memberitahu adalah yang terbaik di kalangan kamu. Hadis yang diriwayatkan dalam Majma' Zawaid, Al-Imam Al-Haythami mengatakan perawi-perawi ini adalah perawi yang sahih, maknanya hadis ini kuat. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu dia baginda, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wahbib man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya saya itu kasih kepada dia. Biasalah datuk ni,
kasih pada cucu tu kadang-kadang lebih pada kasih pada anak lagi. Maklumlah masa ada anak, bapaknya masih muda, garang. Bila dah dapat cucu, orang garang tu pun dah seluruh. Saya tengok orang-orang yang garang, kalau dengan cucu kalah je. Kalau dengan anak bukan main garang. Kalau dengan cucu kalah je. Nabi SAW juga manusia, baginda kasih pada cucu baginda. Jadi baginda mendoakan, ya Allah, sesungguhnya aku kasih kepada dia, maka kasihlah akan dia, dan kasihkanlah siapa yang kasih kepada dia. Jadi kasih pada keluarga Nabi itu tuntutan agama. Jangan senang-senang, oh ini Syiah tu ada ciri-ciri dia. Saya beberapa kali kursus tentang penyelewengan Syiah, nak faham. Setakat yang saya belajar, tak ada pula ciri-ciri Syiah kasih kepada keluarga Nabi, tak ada. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini yang kita bimbang. Kita kena pada diri satu orang. Kalau dia tak cermat, takut-takut termasuk kat sini. Man abghada ahlal bait fa huwa munafiqun. Barang siapa yang memusuhi, membenci kepada ahlul bait, maka dia hakikatnya adalah seorang munafik. Dia menzahirkan diri dia itu orang Islam, tapi dia sebenarnya menyembunyikan kekufuran dalam hati dia. Biar kita bimbang. Jangan mudah-mudah membenci kepada ahlul bait. Dia buat salah, kita tegur, kita dakwah, kita benci pada perbuatan maksiat dan sebagainya. Tapi kalau sampai benci pada ahli bait, ni ada amaran kat sini. Selesai. Boleh berhenti? Kau sangat. Sambung sikit lagi. Tapi dah masuk tajuk lain Tapi tajuk ni mudah. Iaitu maksud hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi berdasarkan hadis ini, banyak orang buat bengkel smart salat, bengkel sifat salat Nabi yang sahih. Okeylah, baguslah bengkel-bengkel nak belajar salat, tak kisahlah smart salat ke, salat sifat Nabi ke, itu hanya tajuk saja. Yang kita bimbang pengisiannya itu akhirnya membawa kepada peserta kursus merasakan hanya cara solat dia saja ikut sunnah. Orang masjid ni bid'ah, tak ikut hadis sahih. Kita ni sembahyang ikut hadis sahih. Kita saja yang beramal dengan sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang ini keliru. Memang ulama khilaf sedikit-sedikitlah tentang tata cara solat. Ada yang katakan misalnya lepas takbir, tangan letak di sini. Ada yang kata tangan letak bawah pusat. Bahkan ada juga mazhab yang kata Allah Akbar, tangan lurus. Ada yang kata baca bismillah tu kalau tak baca tak sah sembahyang. Ada yang kata tak apa. Bahkan ada yang kata kalau nak jadi ada imam tak baca Fatihah pun tak apa, imam dah tanggung. Memang adalah khilaf. Bahkan daripada wuduk lagi ada khilaf. Sapu kepala tu banyak mana. Yang mazhab kita kata sekadar 3 helai rambut. Ini mazhab kita ni friendly kepada orang yang jaga remos. Tak rosak remos dia. Baru lepaskan rambut, tak sikit dah sah. Ada yang kata setapak tangan, ada yang kata kena satu kepala. Memang ada. Tapi bila kata sallu kama ra'aitumuni usalli, jadi merasakan bahawa hanya kita yang sembahyang sebagai mana Nabi, orang lain tak ikut Nabi, itu tak betul. Kenapa? Orang yang mendabik dada, kami sembahyang ikut sunnah, ikut cara Nabi, sebab kami ini berpegang pada hadis yang sahih. Habis ulama lain tak pegang hadis sahih. Bahkan ulama lain lebih faham lagi bahawa hadis sahih itu banyak. Jadi kadang-kadang terpaksa reconcile tentang angkat tangan ke mana, Allah Akbar itu di mana? Di sini. Di sini ada yang di sini Allah Akbar, di sini terus tak boleh ada. Tapi itu kefahaman kamu terhadap hadis sahih. Ulama menggabungkan hadis-hadis sahih yang berbagai, lalu mereka konklusikan, dia masukkan ni, letak tangan atas dada satu riwayat, letak tangan bawah dada satu riwayat. Akhirnya ulama menggabungkan, berarti di penghujung dada, antara bawah dada sedikit dan pusat. Itu cara ulama berijtihad. Semua pun pegang hadis sahih. Ulama tidak tolak hadis sahih. Jadi realitinya
yang bersemangat, oh saya solat sifat Nabi yang sahih, saya bersemayang sebagai lihat Nabi semayang. Cuba bagi dia berpijak pada realiti balik. Pelan-pelan tanya, abang solat ikut solat cara Nabi lah? Ya betul. Sebab Nabi bersabda, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Habis itu abang lihat Nabi solat bila bang? Minggu lepas ke tahun lepas? Kan tak ada. Itu hanya perasaan saja. Dia tak lihat Nabi solat. Dia solat kononnya macam Nabi solat itu kerana yang kodak kursus tu beritahu kepada dia, macam ni cara Nabi solat. Tangannya macam ni, bacaannya macam ni, ini macam ini. Sama lah macam kita. Kita pun tak lihat Nabi solat kan. Kita solat macam kita solat sebab tu guru kita ajar. Daripada kecil dia ajar kamu angkat tangan macam ni, dekat-dekat dengan cuping telinga macam ni, ngadap kiblat. Nanti kamu letak antara, bila kamu nak tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah tu kamu isyaratkan. Tak payah gerak-gerak macam itu, tak ada. Misalnya. Cuma soalannya, yang ajar kita sembahyang macam tu bila pula dilihat Nabi solat? Pun tak ada kan. Ustaz kita tu tak ada lihat Nabi solat. Dia pun ambil daripada ustaz dia juga dulu. Jadi kalau kita ni ikut mazhab, katalah kita ni mazhab Syafi'i, maka cara solat kita itu adalah daripada guru kita kepada guru dia, kepada guru kepada guru, akhirnya sampai ajaran solat itu kepada murid-murid Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Dan inilah baru betul generasi yang mata mereka melihat bagaimana Nabi solat. Jadi kalau kita ikut salah satu daripada 4 mazhab, cara solat Nabi kita itu sanad ambilannya bersambung sampai kepada sahabat, dan sahabat memang melihat Nabi solat. Umumnya lah, ada juga sahabat yang tak dapat, mungkin tak sempat jemaah dengan Nabi, tapi rata-rata sahabat dapat lihat Nabi solat. Yang lepas sahabat ambil ilmu solat daripada sahabat. Kenapa beza-beza? Sahabat ni ajar begini, sahabat ni ajar begini. Sebab sahabat Nabi pun boleh jadi buat dua cara yang berbeza pada masa yang berbeza. Nak sujud, lutut dulu ke tangan dulu? Tak mustahil Nabi buat dua-dua. Ada kalanya Nabi lutut dulu, ada kalanya tangan dulu. Jadi beramal itu insya-Allah cara solat Nabi. Jadi ini maksud, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Secara praktikalnya adalah solat mengikut sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama. Kerana mereka inilah yang mengambil ilmu solat ini secara sanad yang bersambung. Kalau ikut Syekh Al-Albani, sampai Al-Albani lah. Kerana Syekh Al-Albani sifat solat dia kalau berbeza dengan yang para ulama terangkan, mana sanad terputus. Itu kefahaman dia sendiri. Syekh Al-Albani kata kena gerak jari macam ini. Itu mazhab Al-Albani. Tak sampai kepada Nabi SAW. Yang sampai tinggal 4 mazhab saja. Mazhab lain dah pupus. Baik. Ada yang berpendapat tidak perlu ikut cara yang diajar dalam mazhab untuk salat, cukuplah mengikut cara Nabi seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana menjawab pendapat ini? Jawapan, zahir hadis ini menunjukkan bahawa salat itu mesti dikerjakan seperti salat Nabi SAW, iaitu segala bacaan dan gerak-geri bagi dia dari awal hingga akhir solat seperti yang pernah disaksikan dan dilihat oleh para sahabat. Lalu bagaimana pula orang yang tidak pernah melihat Nabi solat? Nak solat macam mana? Oleh itu para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fiqh mereka, maksud hadis ini ialah ra'a basariyatan binisbati lis-sahabati. Yang kata sebagaimana kamu lihat tu memang lihat sungguh dengan mata, tapi itu untuk sahabat saja. Untuk orang lain tak dapatlah. Wa ilmiyatan binisbati liman ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang lain siapa sahabat, secara ilmiah mereka solat, bukan tengok betul dengan mata, tidak. Mereka belajar daripada orang yang sebelum mereka, daripada orang sebelum mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu maksud hadis ini, nisbah kepada lain daripada sahabat adalah hendaklah kamu solat sebagaimana kamu dapat tahu bahawa aku itu solat begitu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Ulama lah yang faham. Tapi itulah kadang-kadang orang bercakap itu nampak macam betul, bila kita lihat balik tak berapa nak betul. Contoh, orang tanya macam ni, soalan-soalan yang memeningkan umat, tak perlu pun.
Dia kata kita sekarang hidup solat ikut mazhab. Dulu Nabi solat ikut mazhab mana? Kita lah ada ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut Hanafi, ada yang ikut Maliki, ada yang ikut Hanbali. Buat susah lah. Nabi ni sebenarnya mazhab mana? Ini soalan apa ni? Ni level PhD tanya soalan macam ni. Nabi SAW solat ikut wahyu, tak ada kena-mengena dengan mazhab. Nabi bercakap ikut wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah bagi dia itu bercakap ikut nafsu, ikut hawa nafsu, melainkan apa yang bagi dituturkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Cuba guna akal yang sihat. Kalau Nabi bercakap ikut wahyu, apa Nabi sembahyang ikut suka hati? Ikut wahyu lah. Tak ada kena-mengena dengan mazhab. Mazhab ni maknanya pandangan. Yang kita ni nak sembahyang ikut Nabi, padahal tak lihat Nabi solat. Terpaksa kita ikut kepada orang yang lihat Nabi solat. Masalahnya yang lihat Nabi solat pun kita tak jumpa. Mana kita jumpa sahabat? Oh, kalau macam tu, ambil daripada orang yang dapat daripada orang yang lihat Nabi solat, tabi'in. Kita pun tak jumpa. Jadi akhirnya secara praktikal, ikut mazhab itulah usaha yang terbaik untuk solat cara Nabi. Daripada ikut kamu baca hadis sendiri, tafsir sendiri, itu lagi teruk. Jadi ini percakapan-percakapan yang menimbulkan keraguan terhadap amalan-amalan yang sudah baik, yang sudah elok, ini perlu dijauhi. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah kita pergi kepada hukum mencium tangan ulama dan orang soleh. Saya pernah ditanya lama dulu, dia kata, ni kenapa orang duk cium tangan ulama ni? Zaman Nabi tak ada orang buat macam ni. Betul ke zaman Nabi tak ada? Macam mana hidup zaman Nabi? Kadang-kadang orang tak tahu, dia kata tak ada. Nanti next insya-Allah kita lihat bahawa amalan mencium tangan ulama dan orang soleh ini telah berlaku semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim bujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadda bi nuri syamsika abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa na'udzu